Gedagang. Pintu pagar besi yang berat itu terhempas tutup, bunyinya yang kering dan kejam bergema di tengah-tengah hujan lebat di Kuala Lumpur. Di luar, Aina berdiri terhuyung-hayang, seluruh tubuhnya menggigil. Demam panas membuatkan kepalanya pening, tetapi kedinginan yang menusuk tulang daripada hujan dan kesejukan yang membeku di dalam hatinya jauh lebih menakutkan. "Mak," suara naif Adam, anaknya yang berusia 7 tahun, menariknya kembali ke alam nyata. Budak lelaki itu sedang meringkuk di sebelah troli kayu buatan sendiri. Di atasnya terdapat beberapa helai pakaian lusuh, seekor anak patung beruang yang koyak, dan sehelai selimut nipis yang sudah basah lencun. Mata Adam yang jernih memandang bingung ke arah pintu pagar yang baru tertutup, kemudian kembali memandang ibunya. Ayah betul-betul halau kita ke mak." Aina menggigit bibirnya hingga berdarah. Dia tidak berani menangis kerana takut anaknya akan panik. Dia hanya mampu memeluk bahu anaknya yang kurus itu. Suaranya serak. "Tak apa sayang, kita cari tempat lain untuk tinggal." "Tapi barang Adam dengan barang mak masih ada kat dalam. Tak perlu lagi." Aina berbisik, kerongkongnya terasa perit. Dari dalam pagar, suara lelaki yang pernah dipanggilnya suami kedengaran, bercampur dengan tawa manja seorang wanita lain. "Pergi dari sini, perempuan penyakitan menyusahkan. Rumah ni sekarang aku punya dengan dia." Setiap perkataan bagaikan pisau yang menusuk jantung Aina. Dia telah mengorbankan seluruh masa mudanya untuk lelaki itu. Daripada seorang mahasiswi yang penuh cita-cita, dia rela menjadi isteri dan ibu. Tetapi apabila dia jatuh sakit, lelaki itu tidak pernah bertanya khabar, hanya menunjukkan rasa bosan dan benci. Dan hari ini, lelaki itu membawa pulang perempuan simpanannya, tanpa teragak-agak menghalau mereka berdua keluar seperti barang lama. Mak, sejuk ke?" Adam meletakkan tapak tangannya yang kecil dan sejuk ke pipi ibunya. Aina tersentak, batuk yang teruk tiba-tiba menyerang. Dia terpaksa berpaut pada dinding agar tidak rebah. Setiap kali batuk, terasa seolah-olah seluruh tenaganya disedut keluar. Mak tak apa-apa." Dia cuba mengukir senyuman, tetapi air mata sudah mengalir bercampur dengan air hujan yang masin. "Adam, anak mak yang baik, boleh tolong mak tarik troli ini tak? Kita cari tempat berteduh." Adam tidak berkata apa-apa lagi. Dia terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya kekejaman orang dewasa. Tetapi dia cukup besar untuk tahu bahawa ibunya sedang sangat menderita. Budak itu mengangguk tegas, tangan kurusnya menggenggam erat 2 batang kayu troli itu. "Ya, Adam tarik mak. Mak duduklah atas troli, biar Adam tarik." "Tak boleh, troli ini tak kuat, mak pun berat. Mak duduklah." Adam bertegas, matanya menunjukkan ketabahan yang luar biasa. "Mak kan sakit, Adam kuatlah mak, Adam boleh tarik." Melihat mata anaknya, Aina tidak dapat menolak. Dia terduduk di atas troli kayu yang usang itu, air matanya terus mengalir. Anak lelakinya yang kecil, yang sepatutnya dilindungi, kini terpaksa menjadi tempat bergantung untuknya. Berkeriut, roda kayu itu berputar di atas jalan tar yang berkilauan ditimpa air. Adam mengetatkan badannya, menggunakan seluruh tenaganya yang kecil untuk menarik troli itu. Bayangan 2 beranak, seorang duduk meringkuk di atas troli, seorang lagi membongkok menarik. Kelihatan begitu kecil di tengah kegelapan malam dan hujan lebat di kota besar itu. Mereka tiada rumah, tiada wang, tiada tempat untuk dituju. Kuala Lumpur yang begitu luas, mengapa kini tiada satu pun bumbung untuk mereka berteduh? Malam itu, di bawah sebuah jejambat, Aina memeluk anaknya, menggunakan tubuh kurusnya untuk melindungi Adam daripada tiupan angin yang sejuk. Bunyi hon kenderaan masih bingit di atas kepala. Bunyi hujan masih turun tanpa henti. Dalam keadaan separa sedar kerana demam, Aina hanya terdengar bisikan anaknya di telinga. Mak tidurlah. Esok Adam akan cari duit. Adam akan jaga mak."
Mendengar itu, si ibu yang malang hanya mampu menangis dalam diam di dalam kegelapan. Menjelang pagi, hujan sudah reda tetapi udara masih lembab dan sejuk. Aina terjaga kerana batuk yang tidak henti-henti, tekaknya sakit dan kepalanya masih berdenyut. Semalaman, dia hampir tidak dapat tidur, takut ada orang jahat yang datang mengganggu mereka. Di sebelahnya, Adam sudah lama terjaga. Budak itu duduk diam, matanya yang besar dan bulat memandang aliran kenderaan yang mula sibuk. Melihat ibunya terjaga, Adam cepat-cepat bertanya dengan suara penuh kerisauan. "Mak, dah okey sikit. Mak masih demam." Aina meletakkan tangan ke dahinya, masih terasa bahang. Dia cuba untuk bangun. "Mak, dah okey sikit. Adam sejuk tak?" Adam menggeleng, tetapi bibirnya yang kebiruan menunjukkan sebaliknya. Budak itu menunjuk ke arah orang ramai yang lalu lalang, dengan naif bertanya soalan yang membuatkan hati Aina bagai dihiris. "Mak, kenapa semua orang boleh balik rumah, tapi kita tak boleh?" Aina terdiam, tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Rumah mereka bukan lagi milik mereka. Suami dan ayah yang pernah mereka sayangi telah membuang mereka. Sebab rumah lama kita tengah dibaiki, sayang. Aina berbohong, satu pembohongan yang kekok. Bila dah siap baiki, kita akan balik. Adam terdiam seketika, seolah-olah dia tahu itu bukan kebenaran. Dia memandang tepat ke mata ibunya, suaranya bergetar. "Mak, kita dah tak ada rumah kah?" Soalan terus terang anaknya itu bagaikan air sejuk yang disimbah ke mukanya. Dia tidak boleh berbohong lagi. Dia memeluk anaknya erat sambil teresa-esa. "Maafkan Mak, Adam, maafkan Mak." Adam tidak menangis. Dia melingkarkan tangannya ke leher ibunya, menepuk-nepuk belakang ibunya yang bergetar, sama seperti orang dewasa. "Tak apa, Mak, kalau tak ada rumah, kita cari rumah lain. Adam akan kerja cari duit banyak-banyak untuk beli rumah untuk Mak." Aina tergamam memandang anaknya. 7 tahun, kanak-kanak lain hanya tahu makan, bermain dan belajar, tetapi anaknya sudah terpaksa memikul janji tentang sebuah rumah. Adam kecil lagi, boleh buat apa? Dia berkata dengan pilu. "Adam boleh buatlah." Adam bertegas. "Adam nampak makcik-pakcik selalu kutip botol plastik dengan tin minuman jual dapat duit. Kita pun boleh buat. Adam akan tarik troli pergi kutip, Mak duduk atas troli rehat je." Selepas berkata begitu, Adam turun dari pangkuan ibunya, berlari melihat troli kayu itu. Kelihatan sangat usang dan menyedihkan. Tetapi di mata budak itu, itulah seluruh harta dan satu-satunya sumber rezeki mereka. "Mak, jom kita pergi cari makan." Adam berkata dengan penuh tekad. Aina memandang anaknya, kemudian memandang aliran kehidupan yang sibuk di luar sana. Orang pergi bekerja, pergi sekolah, memulakan hari baru dengan pelbagai rancangan. Manakala dia dan anaknya, hari baru bermula dengan perjuangan untuk terus hidup. Dia tidak berhak untuk rebah kerana di sisinya ada seorang malaikat kecil yang sedang cuba menjadi sandarannya. "Ya, jom kita pergi." Aina mengesat air mata, cuba untuk berdiri. Dua beranak itu meninggalkan bawah jejambat, memulakan perjalanan tanpa arah. Mereka berjalan di sepanjang jalan, mata Adam melilau mencari botol-botol kosong yang dibuang orang. Aina pula duduk di atas troli. Tubuhnya yang lemah tidak membenarkannya berjalan banyak. Setiap kali Adam menjumpai sebuah tin, dia akan bersorak gembira seolah-olah baru menemui harta karun. "Mah, dapat satu. Mah, Adam jumpa satu botol plastik besar." Melihat senyuman anaknya, hati Aina terasa hangat sekaligus pedih. Dia merasa dirinya sangat tidak berguna. Dia seorang ibu tetapi membiarkan anaknya menderita begini. Tengah hari, perut mereka berkeroncong lapar. Hasil kutipan barangan lusuh mereka tidak seberapa nilainya. Adam memandang ibunya dengan risau. "Mak lapar tak?" Aina menggeleng. "Mak tak lapar." "Adam lapar?" Adam mengangguk kemudian cepat-cepat menggeleng. Adam pun tak lapar. Tetapi bunyi perutnya memberitahu segalanya. Aina mengetap gigi. Dia melihat sekeliling, ternampak sebuah gerai mi sup yang ramai pelanggan berdekatan. Haba dan bau wangi kuah sup yang terhasil membuatkan rasa lapar semakin menjadi-jadi. "Adam, duduk sini jaga troli. Mak pergi sekejap."
Aina berkata lalu berjalan ke arah gerai itu. Dia tidak berani masuk, hanya berdiri di satu sudut menunggu. Dia tidak tahu apa yang ditunggunya. Mungkin sedikit belas kasihan daripada seseorang. Dia tidak pernah terpaksa melakukan ini. Marwahnya sebagai seorang bekas pelajar cemerlang sedang terseksa. Tetapi demi anaknya, dia sanggup melakukan apa sahaja. Tepat pada masanya, seorang pelanggan yang selesai makan meninggalkan hampir separuh mangkuk mie sup. Sebelum pekerja sempat mengemas, Aina menarik nafas dalam-dalam, mengumpul segala keberanian dan melangkah masuk. "Kak," pekerja wanita itu memandang Aina dari atas ke bawah dengan pandangan curiga. "Ada apa?" Kak, boleh tak saya minta lebihan mie sup nih untuk anak saya?" Suara Aina bergetar, mukanya panas menahan malu. Pekerja itu mencebik, belum sempat menjawab, pemilik gerai keluar dari dalam dan menjerit, "Pergi dari sini, ini bukan tempat untuk pengemis. Pergilah supaya orang lain boleh berniaga." Kata-kata yang pedas itu bagaikan tamparan yang hinggap di muka Aina. Dia kaku, kakinya seolah-olah terpaku di tanah. Jeritan pemilik gerai itu kedengaran tajam dan penuh penghinaan. Semua mata di dalam gerai tertumpu kepadanya. Pandangan ingin tahu, kasihan, tetapi kebanyakannya adalah pandangan jijik dan menjauh. Muka Aina terasa panas, telinganya berdesing. Dia merasa dirinya kecil, terdedah dan terhina. Ya, saya minta maaf." Aina berbisik, lalu berpusing dan berjalan pergi, seperti melarikan diri. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Langkahnya terhuyung-hayang. Dia hanya mau mencari lubang untuk menyorok. Baru sahaja sampai di pintu, batuk yang teruk kembali menyerang. Dia batuk terbahak-bahak, sehingga terpaksa berpaut pada tiang elektrik berdekatan. Seluruh tubuhnya membongkok. Adam melihat ibunya begitu, cepat-cepat berlari ke arahnya dengan cemas. Mak, kenapa? Orang tu tak bagi ke Mak?" Aina tidak dapat menjawab, hanya menggeleng kepala sambil cuba bernafas. Melihat ibunya batuk sehingga mukanya pucat, Adam menjadi takut. Dia pikir ibunya dahaga. Dia melihat sekeliling dan ternampak sebuah kedai runcit berdekatan. Tanpa teragak-agak, Adam berlari masuk. "Makcik, boleh tak bagi saya segelas air untuk mak saya? Mak saya letih sangat." Wanita penjual itu yang sedang sibuk dengan telefonnya mengangkat kepala memandang Adam dengan rasa jengkel. "Air masak ke air apa? Kat sini tak ada bagi percuma. Nak beli boleh." Saya tak ada duit." Suara Adam semakin perlahan. "Segelas air je, makcik. Mak saya batuk teruk sangat." "Tak ada duit, pergi tempat lain. Menyusahkan betul." Wanita itu meninggikan suara sambil menghalau. "Kecil besar sama je, semua nak meminta. Pergi." Adam berjalan keluar dengan sedih. Dia berdiri di hadapan kedai, menundukkan kepala. Kedua-dua tangan kecilnya digenggam erat. Kenapa orang dewasa begitu kedekut? Hanya segelas air. Dia kembali ke tempat ibunya dengan muram. "Mak, dia orang pun tak bagi." Aina sudah kurang batuk. Dia memeluk anaknya dengan pilu. "Tak apa sayang, Mak tak dahaga." Dua beranak itu duduk semula di kaki lima, di sebelah troli kayu yang dipenuhi tintin kosong. Matahari tengah hari mula terik, perut lapar, badan letih, masa depan kelam. Aina merasa putus asa yang teramat sangat. Tepat pada masa itu, seorang nenek tua bongkok membawa sebuah guni besar berjalan ke arah mereka. Dia juga seorang pengutip barang lusuh. Dia memandang dua beranak itu lama, matanya penuh kesedihan. Kemudian dia perlahan-lahan mendekati. Dua beranak belum makan lagi, suara nenek itu lembut. Aina mengangkat kepala, mengangguk sebagai jawapan. Nenek itu tidak berkata apa-apa lagi, meletakkan guninya ke bawah. Dia meraba-raba ke dalam poket bajunya yang lusuh, mengeluarkan 2 biji roti yang masih baru, dibungkus elok di dalam plastik. "Ambillah makan, mungkin baru dapat dari orang." Aina terkejut, dia cepat-cepat menolak. Tak apalah nek, ini nenek punya, kami tak berani ambil."
Ambillah. Nenek itu meletakkan 2 biji roti itu ke tangan Adam. Budak-budak tak boleh lapar. Nenek dah tua, makan sikit pun tak apa. Kamu berdua ada perjalanan yang panjang lagi. Kemudian nenek itu memandang Aina, matanya penuh simpati. Sabarlah nak, semua orang ada masa susah. Selagi masih hidup, masih bernapas, selagi itu ada harapan. Nenek itu tidak menunggu ucapan terima kasih. Dia mengangkat semula guninya ke bahu dan berjalan pergi. Bayangannya yang bongkok hilang di antara orang ramai. Adam memegang 2 biji roti itu, matanya bersinar. Dia cepat-cepat membuka sebungkus dan memberikannya kepada ibunya. Mak, makanlah, roti ini sedapnya, Mak. Aina memandang roti di tangan anaknya, kemudian memandang ke arah bayangan nenek yang sudah hilang. Air matanya kembali bergenang. Di tengah kota yang besar dan dingin ini, masih ada hati yang hangat. Seseorang yang senasib, yang tidak punya apa-apa, sanggup berkongsi makanannya yang sedikit. Adam, makan dulu. Aina berkata, suaranya tersekat-sekat. Tak, mak makan dulu. Mak kan sakit, mak makan supaya cepat sehat. Adam berkeras. Aina tidak dapat menolak kebaikan anaknya. Dia mematahkan sekeping kecil roti dan mengunyahnya. Rasa roti itu tidak pernah sesedap ini. Ia bukan sahaja makanan untuk mengisi perut yang lapar, tetapi juga rasa kemanusiaan dan harapan. 2 beranak itu berkongsi sebungkus roti dengan penuh selera. Selepas makan, Adam memberikan roti yang satu lagi kepada ibunya. Mak, simpan untuk makan petang nanti. Aina mengangguk, menyimpan roti itu dengan cermat di dalam beg. Dengan sedikit makanan di dalam perut, dia merasa sedikit bertenaga. Dia memandang anaknya, hatinya dipenuhi tekad yang kuat. Dia tidak boleh rebah. Demi anaknya, demi kebaikan nenek pengutip barang lusuh itu, dia mesti hidup, mesti menjadi lebih kuat. Selepas makan roti, Aina merasa sedikit bertenaga. Dia tidak boleh terus duduk di atas troli membiarkan anaknya yang berusia 7 tahun menariknya. Itu tidak ubah seperti menjadi beban. Adam, mak dah sihat sikit, jom kita kutip barang lusuh sama-sama. Aina berkata, suaranya sudah lebih teguh. Adam gembira. Betul ke, Mak? Mak dah tak letih. Ya, Mak dah okey banyak. Kalau kita buat sama-sama, lagi cepat, dapat lagi banyak. Tanpa berlengah, Aina turun dari troli. Walaupun kakinya masih sedikit bergetar, dia cuba berjalan tegak. 2 beranak, seorang besar, seorang kecil, mula mencari di setiap lorong dan tong sampah awam. Troli kayu yang usang itu mengikuti mereka seperti teman setia yang bisu. Mereka tiba di sebuah kawasan tanah lapang, tempat orang biasa membuang sisa binaan dan sampah sarap. Bau busuk yang kuat menusuk hidung, lalat berterbangan di mana-mana. Aina hampir termuntah, tetapi melihat anaknya tidak merungut, dia mengetap gigi menahannya. Adam dengan pantas membuka setiap beg plastik, mengorek setiap timbunan sampah. Tangannya kotor penuh habuk. Dia menemui beberapa tin bir, beberapa botol air mineral. Mukanya berseri-seri. Mak, kat sini banyaklah. Aina juga memulaikan kerjanya. Dia menggunakan sebatang kayu untuk mengais barang yang boleh dijual dari timbunan sampah yang kotor. Keadaan ini sangat berbeda dengan dirinya yang dahulu, seorang mahasiswi dengan masa depan yang cerah, seorang istri muda yang hanya tahu menjaga keluarga kecilnya. Dia tidak pernah membayangkan suatu hari nanti terpaksa mengorek sampah untuk mencari rezeki. Hati-hati Adam, takut ada kaca. Aina mengingatkan dengan cemas apabila melihat Adam memasukkan tangannya jauh ke dalam sebuah beg sampah. Baik, Mak. Matahari tegak di atas kepala, panasnya seperti membakar, peluh membasahi baju mereka. Aina bekerja sambil batuk. Setiap kali begitu, Adam akan berhenti dan menepuk-nepuk belakang ibunya. Mak, rehatlah sekejap, biar Adam buat. Mak, tak apa-apa, Aina menolak. Mereka bekerja keras sehingga petang. Troli kayu kecil itu sudah hampir penuh dengan barang lusuh. Aina melihat hasil kerja mereka dengan perasaan bercampur baur. Gembira kerana dapat mencari sedikit wang, tetapi sedih melihat penderitaan anaknya.
Adam yang kurus kering, muka comot, pakaian kotor, tetapi matanya masih bersinar dengan harapan. Dia dengan bangga menunjuk ke arah troli. "Mak, tengok. Kita hebat kan? Hari ini mesti boleh jual dapat banyak duit kan, Mak?" Aina memandang anaknya, air mata hampir menitis. Dia menarik anaknya dan memeluknya erat. "Adam, kenapa nasib kita macam ni, sayang?" Suaranya pecah. Segala kekuatan yang ditahannya seolah-olah hancur apabila melihat anaknya terpaksa bersusah payah deminya. Adam terpinga-pinga dalam pelukan ibunya. Dia tidak faham mengapa ibunya menangis. Dia hanya tahu menepuk perlahan belakang ibunya untuk memujuk. "Mak, jangan nangis. Adam tak rasa susah pun. Pergi kerja dengan Mak seronok. Kita dah ada duit. Kita beli makanan sedap. Kita beli ubat untuk Mak. Nanti Mak sehatlah." Setiap perkataan naif anaknya bagaikan beribu jarum yang menusuk jantung Aina. Anaknya terlalu kecil untuk memahami apa itu derita. Baginya, dapat bersama ibu, bekerja bersama ibu, itu sudah satu kegembiraan. Sifat polos itulah yang membuatkan Aina semakin pedih. "Maafkan Mak, ini semua salah Mak." Dia teresa-esa. "Bukan salah Mak." Adam menggeleng kepala. "Ini salah ayah. Ayah dah tak sayang kita lagi. Tapi tak apa, sekarang Mak ada Adam. Adam akan sayang Mak, jaga Mak." Aina tergamam. Dia tidak sangka seorang budak berusia 7 tahun boleh berkata begitu. Dia mengesat air mata dan memandang tepat ke mata anaknya. Betul, dia tidak boleh lemah. Dia mesti hidup demi anak ini. Ya, Mak ada Adam. Dia tersenyum, senyuman yang dibasahi air mata. "Jom, kita pergi jual barang lusuh. Lepas tu beli ubat untuk Mak, beli makanan sedap untuk Adam ya." "Yeay!" Adam bersorak gembira. Dia sekali lagi memegang pemegang troli, mula menarik. Kali ini, Aina berjalan di sebelahnya. Sebelah tangan memegang troli, sebelah lagi menolak membantu anaknya. Bayangan dua beranak itu memanjang di jalan raya kala senja. Di hadapan mereka adalah pusat kitar semula, harapan untuk hidangan yang mengenyangkan, dan sebiji ubat untuk si ibu yang sakit. Perjalanan mereka baru sahaja bermula, dan ia lebih sukar daripada yang mereka sangkakan. Pusat kitar semula itu terletak di dalam sebuah lorong kecil. Udaranya pekat dengan bau logam berkarat dan kertas buruk yang lembab. Pemiliknya, seorang wanita pertengahan umur dengan wajah yang masam, memandang dua beranak itu dari atas ke bawah, kemudian menjeling ke arah troli kayu yang penuh dengan barang lusuh. "Timbanglah," katanya ringkas. Adam dan Aina cepat-cepat menurunkan barang lusuh ke atas penimbang lama. Adam bekerja dengan sangat cekap, mengasingkan tin, botol plastik, dan kertas. Dia melakukannya dengan pantas, seolah-olah sudah biasa. Pemilik pusat itu memandang Adam dengan sedikit terkejut. Budak ni cekap betul. Selepas menimbang, wanita itu menekan kalkulator dan memberikan Aina segenggam wang kertas yang renyuk. "Ini upah kamu berdua, 17 ringgit. Aina menerima wang itu dengan tangan terketar-ketar. 17 ringgit. Hasil kerja keras seharian mengorek sampah di bawah panas terik, jumlah yang sangat sedikit, tetapi bagi mereka berdua pada masa itu, ia adalah satu harta. "Terima kasih, Makcik," Aina berbisik. "Terima kasih, Makcik." Adam juga menunduk hormat. Dua beranak itu meninggalkan pusat kitar semula. Adam berkata dengan gembira, "Mak, kita dah ada duit, 17 ringgit. Kita nak beli makan apa sekarang?" Aina memandang anaknya dengan pilu. "Kita beli ubat Mak dulu, yang lebih kita beli nasi ya?" "Ya." Mereka pergi ke sebuah farmasi berdekatan. Aina hanya berani membeli 2 dos ubat demam dan selsema yang paling murah. Memegang ubat di tangan, dia merasa sedikit lega. Baki wang itu, dia membawa Adam ke pasar berdekatan. Dia mahu membelikan anaknya sebungkus nasi berlauk. Sudah 2 hari anaknya tidak makan makanan yang elok. Pasar petang itu sudah mula lengang, tetapi gerai-gerai makanan masih terang. Bau makanan yang wangi terhidu dari gerai nasi, mi dan bihun. Adam menghidu dengan mata yang bersinar. Mereka berhenti di hadapan sebuah gerai nasi lemak kecil.
Penjualnya, seorang wanita sebaya Aina, sedang berehat dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. "Nak makan apa?" Aina teragak-agak. Kak, nak tanya, sebungkus nasi lemak ni berapa?" "Nasi lemak biasa 10 ringgit, nasi lemak telur 15 ringgit." Aina mengira-ngira. Jika membeli sebungkus nasi lemak telur untuk anaknya, dia tidak akan punya uang lagi. Melihat wajah Aina yang serba salah, penjual itu memandang Adam yang sedang berenung bekas sambal dan ikan bilis yang nampak menyelerakan. Dia bertanya lembut kepada Adam, "Adik, nak makan nasi lemak ke?" Adam mengangguk laju, tetapi kemudian memandang ibunya. Wajahnya sedikit takut. Dia tahu ibunya tidak punya banyak wang. Penjual itu tersenyum mesra. "Adik, dah berapa lama buat kerja macam ni? Kutip barang lusuh dengan mak?" Soalan yang bersahaja itu menyentuh luka di hati dua beranak itu. Aina menunduk, tidak mampu berkata-kata. Adam pula dengan naif menjawab, suaranya jernih, "Sejak ayah kahwin baru." Satu jawapan yang ringkas, tanpa sebarang rungutan, tetapi mempunyai berat 1000 tan. Seluruh pasar kecil itu seolah-olah terdiam. Penjual nasi lemak itu tergamam. Tangannya yang sedang mencedok nasi terhenti di udara. Penjual buah di sebelah yang sedang menimbang buah untuk pelanggan juga menoleh. Beberapa orang pelanggan yang lalu lalang turut berhenti. Kata-kata seorang budak berusia 7 tahun yang polos tetapi menyakitkan itu telah mendedahkan seluruh tragedi keluarganya. Mata penjual nasi lemak itu merah. Dia tidak berkata apa-apa. Diam-diam membungkus sebungkus nasi lemak yang penuh. Dia meletakkan lebih banyak sambal, telur rebus, dan ikan bilis. Dia membuat satu lagi bungkusan yang sama. "Ini untuk kamu berdua." Dia meletakkan 2 bungkus nasi lemak itu ke tangan Aina. "Akak bagi, tak payah bayar." Aina terkejut dan cepat-cepat menolak. Tak apalah kak, saya tak berani terima. Saya ada duit. Akak jual je sebungkus untuk saya." "Ambillah." Penjual nasi lemak itu menggenggam erat tangan Aina, suaranya sebak. "Akak pun seorang ibu, akak paham. Ambil nih, bagi budak tu makan sampai kenyang. Kesian dia, kecil-kecil dah susah macam ni." Penjual buah di sebelah juga mengesat air mata, mengambil sesikat pisang dan beberapa biji oren, memasukkannya ke dalam beg plastik dan memberikannya kepada Adam. "Untuk adik, makan biar sehat, boleh jaga mak, anak yang baik." Adam memandang makcik-makcik yang tidak dikenali itu dengan bingung. Dia tidak paham mengapa semua orang menangis. Dia hanya tahu menerima dengan sopan dan berkata, "Terima kasih makcik." Aina berdiri di situ, tidak mampu berkata-kata. Kebaikan yang tidak dijangka daripada golongan pekerja biasa itu membuatnya terharu hingga menggigil. Dia hanya mampu menunduk berulang kali. "Terima kasih kak, terima kasih banyak-banyak." Dua beranak itu membawa hadiah yang penuh dengan kasih sayang itu ke sebuah bangku di taman berdekatan untuk makan. Adam makan dengan begitu berselera, sambil makan, sambil memuji. "Nasi lemak ni sedapnya, mak. Paling sedap Adam pernah makan." Aina memandang anaknya makan, hatinya terasa hangat. Tetapi apabila dia melihat bungkusan nasi lemaknya, air matanya tidak berhenti mengalir. Dia tidak lalu makan. Kuala Lumpur ini memang besar, ada sudut-sudut yang gelap dan dingin, tetapi ada juga insan-insan yang begitu baik hati. Mereka tidak kaya, tetapi mereka kaya dengan kasih sayang. Hati-hati, inilah yang memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Selepas makan malam yang mewah hasil kebaikan orang di pasar, Aina cepat-cepat menelan ubat demamnya. Dia berharap ia dapat menurunkan demamnya, supaya esok dia ada tenaga untuk bekerja bersama anaknya. Malam itu, mereka tidak berani tidur di bawah jejambat kerana takut bahaya. Dua beranak itu mencari perlindungan di kaki 5 sebuah kedai yang sudah tutup. Aina menghamparkan satu-satunya selimut yang mereka ada di atas lantai simen yang sejuk, memeluk anaknya. "Tidurlah, Adam." "Iya, Mak." Adam menyandarkan kepalanya ke dada ibunya, mencari kehangatan. Dia terlalu letih selepas seharian bekerja dan cepat-cepat tertidur.
Aina pula tidak dapat melelapkan mata. Demamnya bukan sahaja tidak turun, malah semakin teruk. Kepalanya sakit seperti dihentak, badannya terasa lesu. Dia memandang anaknya yang sedang tidur nyenyak, hatinya pedih. Apa akan jadi dengan masa depan mereka? Mereka tidak boleh terus merempat begini. Adam perlu ke sekolah, perlu ada rumah yang sempurna. Semakin difikirkan, semakin dia merasa putus asa. Dia teringat kembali hari-hari indahnya yang lalu, teringat cita-citanya yang belum tercapai. Kalaulah dia tidak bertemu Rasman, kalaulah dia tidak buta kerana cinta, mungkin hidupnya tidak akan jadi begini. Tetapi hidup ini tiada kalaulah. Pagi esoknya, Aina terjaga dalam keadaan yang sangat lemah. Demam telah menyiksanya sepanjang malam. Dia cuba untuk duduk, tetapi dunia terasa berpusing. Segalanya menjadi kabur dan kemudian gelap. "Mak, Mak!" Suara cemas Adam kedengaran di telinganya. Itulah bunyi terakhir yang Aina dengar sebelum pengsan. Apabila Adam melihat ibunya terbaring lemah di tangannya, dia sangat ketakutan. Dia menggoncang tubuh ibunya, memanggil dengan suara yang serak. "Mak, bangunlah, Mak. Jangan tinggalkan Adam, Mak." Tetapi Aina tidak memberi respons. Badannya panas membahang. Adam menangis teresa-esak. Dia melihat sekeliling. Orang ramai mula lalu lalang di jalan. Dia berlari ke tengah jalan, menahan seorang wanita. "Makcik, tolong mak saya pengsan." Wanita itu memandang dua beranak yang berpakaian compang-camping itu dengan wajah jijik. Dia mengelak dan berjalan lebih laju, sambil merungut, "Tepilah, nanti aku lambat kerja." Adam kemudian berlari meminta tolong daripada seorang lelaki lain. "Pakcik, tolonglah mak saya." Lelaki itu hanya menjeling dan terus berjalan, seolah-olah mereka tidak wujud. Orang yang lalu lalang semakin ramai. Mereka hanya lalu, ada yang berhenti sekejap karena ingin tahu, kemudian pergi. Ada yang menggeleng kepala tanda kasihan, tetapi tiada seorang pun yang berhenti untuk membantu. Mereka takut susah, mereka takut ditipu. Sikap tidak peduli orang ramai itu bagaikan dinding halimunan yang dingin mengelilingi budak lelaki yang sedang menangis dalam keputusasaan. Kuala Lumpur yang begitu besar, begitu sesak, tetapi seolah-olah tiada satu sudut pun untuk dia dan ibunya. "Mak, jangan tinggalkan Adam, Mak." Adam memeluk ibunya, tangisannya memecah kesibukan pagi. Dia merasa tidak berdaya dan keseorangan. Ayah sudah pergi, sekarang jika ibu juga meninggalkannya, bagaimana dia akan hidup? Ketakutan menyelubungi jiwa kanak-kanak itu. Dia menjerit, tangisannya penuh putus asa, coba berpaut pada harapan yang tipis. "Ada sesiapa tak? Tolong mak saya, tolonglah." Di tengah-tengah kesibukan orang ramai, jeritan meminta tolong Adam seolah-olah hilang di telan suasana, kecil dan lemah. Dia tidak tahu bahawa dari jauh, di dalam sebuah kereta mewah berwarna hitam yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, sepasang mata sedang memerhatikan segalanya dengan senyap. Kereta Audi hitam berkilat itu berhenti kerana lampu isyarat merah, terasing sepenuhnya daripada kekocohan dan debu di luar. Di dalam kereta, udaranya sejuk dan sunyi, hanya alunan muzik klasik yang perlahan kedengaran. Duduk di kerusi belakang, Farhan, 35 tahun, memicit dahinya. Dia baru sahaja selesai mesyuarat yang tegang dan sedang dalam perjalanan ke syarikatnya. Matanya secara tidak sengaja terpandang ke kaki lima di seberang jalan. Pemandangan seorang budak lelaki kurus yang sedang menangis di sisi ibunya yang terbaring kaku menarik perhatiannya. Di sekeliling mereka, orang lalu lalang seperti semut, acuh tak acuh dan tergesa-gesa. Farhan adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya. Dia muda, kaya, dingin, dan tegas di arena perniagaan. Dia sudah terbiasa dengan angka, kontrak berjuta-juta ringgit, dan rundingan yang memenatkan. Dunianya adalah dunia bangunan pencakar langit, sut mahal, dan majlis sosial yang gah. Kehidupan golongan bawahan seperti Aina dan Adam adalah dunia yang lain, dunia yang jarang disentuhnya.
Dia pernah melihat banyak kesusahan hidup, ramai pengemis di jalanan. Biasanya, dia akan memberikan sedikit uang kepada pemandunya untuk membantu mereka dan kemudian cepat-cepat melupakannya. Itu adalah satu tindakan amal yang agak mekanikal, satu cara untuk meredakan rasa bersalah yang samar di dalam hatinya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeza. Mungkin karena tangisan pilu kanak-kanak itu, atau mungkin karena imej si ibu yang terbaring kaku itu mengingatkannya pada satu kenangan pahit yang telah lama terkubur. Dia juga pernah mempunyai seorang ibu. Ibunya meninggal dunia karena sakit ketika dia masih kecil. Dia masih ingat perasaan tidak berdaya melihat ibunya semakin lemah tanpa dapat berbuat apa-apa. Dia pernah menjadi yatim piatu, pernah merasai kesunyian yang teramat sangat sebelum diambil oleh ayahnya yang kaya tetapi jauh. Mata Farhan mengecil, memandang tajam ke arah budak lelaki itu. Dia dapat melihat keputusasaan dan ketakutan pada susuk tubuh kecil itu. Sama seperti dirinya bertahun-tahun dahulu, juga menangis di sisi katil ibunya, juga merasa seluruh dunia seakan runtuh. Pemandu berhentikan kereta di hadapan. Suara Farhan yang dalam memecah kesunyian di dalam kereta. Pemandu itu terkejut. Tapi bos, kita akan lambat untuk temu janji dengan rakan kongsi. Batalkan temu janji itu. Farhan memberi arahan, matanya masih tidak lepas dari pemandangan di seberang jalan. Beritahu mereka, saya ada urusan kecemasan. Pemandu itu tidak berani bertanya lanjut, terus memberhentikan kereta ke tepi. Farhan tidak tergesa-gesa turun, dia hanya duduk di situ memerhati dengan senyap. Dia melihat budak itu berlari dari seorang ke seorang untuk merayu, tetapi hanya menerima gelengan kepala dan sikap acuh tak acuh. Sikap dingin orang ramai itu membuatkan dadanya terasa sesak. Dia bukan seorang yang suka campur tangan dalam urusan orang lain. Prinsip hidupnya adalah tidak membiarkan emosi mengawal kerja dan kehidupannya. Tetapi hari ini, logikanya seolah-olah telah dikalahkan oleh sesuatu yang lebih mendalam di dalam hatinya. Dia melihat budak itu kembali memeluk ibunya, tangisannya sudah serah kerana keletihan. Pada saat itulah, Farhan tahu dia tidak boleh hanya duduk diam dan pergi. Jika dia pergi, mungkin wanita itu akan mati dan kanak-kanak itu akan menjadi yatim piatu seperti dirinya dahulu. Satu keputusan dibuat dalam sekelip mata. Ia tidak berdasarkan pengiraan keuntungan, bukan satu langkah perniagaan. Ia datang dari satu simpati yang tidak dijangka, satu dorongan dari masa lalu yang dia sendiri tidak dapat jelaskan. Dia membuka pintu kereta dan melangkah keluar. Sut elegannya kelihatan sangat janggal di tengah-tengah pemandangan yang comot di kaki lima. Semua mata yang ingin tahu mula tertumpu kepada lelaki asing dan kereta mewahnya. Tetapi Farhan tidak peduli, matanya hanya tertumpu pada budak lelaki yang sedang berputus asa itu. Adam hampir kehabisan tenaga, tekaknya serak, air matanya sudah kering. Dia hanya mampu memeluk ibunya erat, tubuh kecilnya menggigil kerana takut dan tidak berdaya. Dia mengangkat kepala memandang orang ramai yang lalu lalang, matanya yang jernih kini hanya tinggal kekosongan. Tepat pada masa itu, satu bayangan tinggi menghalang cahaya matahari yang menyinari mukanya. Adam mendongak, seorang lelaki asing yang berpakaian sangat kemas sedang berdiri di hadapannya. Kasut kulitnya berkilat, begitu bersih sehingga dia tidak berani memandang terus. Farhan memandang ke bawah pada budak itu, kemudian pada wanita yang terbaring tidak sadarkan diri. Wajah wanita itu pucat, bibirnya kering merekah, tetapi masih ada raut wajah yang cantik. Kelihatan masih sangat muda. Melihat lelaki itu tidak berkata apa-apa, hanya diam memandang, Adam tiba-tiba mendapat secebis harapan. Dia melepaskan ibunya, merangkak bangun dan memegang seluar Farhan. "Pak Cik," suaranya serak. Farhan menunduk, pandangannya tidak lagi dingin seperti biasa. Dia dapat melihat rayuan di dalam mata budak itu, yang besar dan penuh air mata. mak saya pengsan," Adam teresak. "Pak Cik, tolonglah selamatkan mak saya."
boleh tak Pakcik bawa mak saya ke hospital? Dia tidak tahu siapa lelaki ini, hanya tahu bahawa inilah harapan terakhirnya. Mungkin orang yang memandu kereta cantik dan berpakaian kemas sepertinya ada duit untuk menyelamatkan ibunya. Sebelum Farhan sempat menjawab, Adam sudah menangkupkan kedua-dua tangan kecilnya. Merayu, saya merayu pada Pakcik. Saya sanggup jadi hamba abdi untuk balas jasa Pakcik. Tolong selamatkan mak saya, jangan biarkan mak saya mati. Kata kanak-kanak itu membuatkan hati Farhan yang keras bagai diramas oleh tangan gaib. Hamba abdi. Apa yang seorang budak berusia 7 tahun tahu tentang itu? Pasti dia mendengarnya daripada orang dewasa dan mengulanginya pada saat paling terdesak. Tetapi Farhan tidak punya masa untuk berfikir panjang. Dia melihat keadaan Aina kelihatan sangat teruk. Dia meletakkan tangannya ke dahi wanita itu, panas seperti bara api. "Siapa nama kamu?" Farhan bertanya, suaranya lebih dalam dan mesra daripada yang disangkanya. "Nama saya Adam." "Baiklah Adam, jangan menangis lagi. Pakcik akan bawa mak kamu ke hospital." Mendengar kata-kata itu, Adam seolah-olah mendapat talian hayat. Dia menangis kegembiraan, air mata kembali mengalir. "Betul ke Pakcik? Pakcik selamatkan mak saya betul-betul ke?" "Betul," Farhan menjawab ringkas. Dia menoleh kepada pemandunya yang sedang menunggu berdekatan. "Tolong saya angkat dia masuk kereta." Pemandu itu cepat-cepat berlari ke arahnya. Dua lelaki itu dengan berhati-hati mengangkat Aina yang lembek seperti anak patung kain dan meletakkannya di kerusi belakang kereta mewah itu. Adam cepat-cepat memanjat masuk, duduk rapat di sebelah ibunya. Tangan kecilnya tidak henti-henti memegang tangan ibunya, seolah-olah takut terlepas. Dia juga tidak lupa menunjuk ke arah troli kayu yang usang. "Pakcik, troli saya." Farhan melihat troli kayu yang usang dengan timbunan barang lusuh di atasnya. Dia paham itu adalah satu-satunya harta mereka. "Tinggalkan saja, selamatkan mak kamu lebih penting." "Tapi," Adam teragak-agak, "jangan tapi-tapi, naik kereta." Suara Farhan sedikit tegas tetapi tidak menakutkan. Kereta Audi itu meluncur laju meninggalkan orang ramai yang ingin talu dan troli kayu yang terbiar di kaki lima. Di dalam kereta, Adam tidak henti-henti memanggil ibunya. "Mak, ada Pakcik baik hati selamatkan kita." "Mak akan sampai hospital tak lama lagi. Mak kena kuat ya." Farhan duduk di kerusi hadapan. Melalui cermin pandang belakang, dia melihat segalanya. Dia melihat tangan comot budak itu menggenggam erat tangan ibunya yang pucat. Dia melihat matanya yang risau, takut, tetapi juga penuh harapan. Buat pertama kali selepas bertahun-tahun, Farhan merasa keputusannya bukan untuk mencari wang, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Dan perasaan itu, anehnya, membuatkan hatinya terasa sangat lega. Kereta mewah itu meluncur laju di jalan raya, memotong barisan kenderaan yang sesak dan berhenti di hadapan pintu bahagian kecemasan sebuah hospital antarabangsa terbesar di bandar itu. Ini adalah tempat yang hanya mampu dijejaki oleh orang berada. Sebaik sahaja kereta berhenti, juru rawat dan dokter dengan pantas menolak keluar pengusung. Farhan mengangkat Aina keluar dari kereta, meletakkannya di atas pengusung. "Pesakit kenapa?" seorang dokter muda bertanya dengan cemas. "Dia pengsan, demam sangat tinggi," Farhan menjawab ringkas. Juru rawat dengan pantas menolak Aina ke dalam. Adam juga cepat-cepat turun dari kereta dan berlari mengejar. Dia memegang erat pengusung itu, tidak mahu melepaskannya. "Mak, mak!" Seorang juru rawat terpaksa menahannya dengan lembut. "Adik, tunggu di luar ya. Dokter akan jaga mak adik." Adam ditahan di luar bilik kecemasan, pintu tertutup di hadapannya. Dia melekapkan mukanya ke cermin kaca, cuba melihat ke dalam, tetapi tidak nampak apa-apa. Rasa takut kembali menyelubunginya. Farhan melangkah ke arahnya, meletakkan tangan di bahunya. "Tak apa, dokter akan selamatkan mak kamu." Dia pergi membuat pendaftaran. Pekerja di kaunter memandang Farhan, kemudian memandang Adam yang berpakaian lusuh dan comot dengan sedikit keheranan. "Encik ni keluarga pesakit ke?" "Ya," Farhan menjawab tanpa teragak-agak.
Buatkan pendaftaran untuk dia, pilih bilik watt yang terbaik, perkhidmatan penjagaan yang terbaik, semua kos saya akan tanggung. Suaranya penuh kuasa dan tegas. Dia mengeluarkan sekeping kartu kredit hitam, kartu tanpa hat, dan meletakkannya di atas kaunter. Pekerja itu melihat kartu tersebut, sikapnya serta-merta berubah, menjadi lebih cekap dan hormat. Semua urusan selesai dengan pantas. Farhan kembali ke tempat Adam. Budak itu masih berdiri kaku di hadapan pintu bilik kecemasan. Kedua-dua tangannya digenggam erat. Dia duduk di sebelahnya dalam diam. Dia tidak tahu bagaimana hendak memujuk seorang kanak-kanak. Dia hanya boleh berada di sisinya. Tidak lama kemudian, pintu bilik kecemasan terbuka. Dokter tadi keluar menanggalkan pelitup muka. Farhan dan Adam serentak bangun. "Dokter, mak saya macam mana?" Adam cepat-cepat bertanya, suaranya bergetar. Dokter itu memandang Adam, kemudian memandang Farhan. "Siapa waris utama pesakit?" "Saya," Farhan menjawab. Dokter itu mengangguk, wajahnya serius. Pesakit mengalami kekurangan zat yang teruk akibat kurang makan untuk tempoh yang lama, ditambah dengan radang paru-paru akut dan demam virus. Keadaannya agak kritikal. Nasib baik Encik bawa dia datang tepat pada masanya. Dia berhenti sejenak, memandang tepat ke arah Farhan. "Kalau lambat sehari lagi, mungkin kami pun tak dapat buat apa-apa. Nyawanya ibarat telur di hujung tanduk." Mendengar itu, kaki Adam terasa lemah. Dia hampir rebah jika tidak disambut oleh Farhan. "Mak selamat, nasib baik mak tak mati." Farhan juga menarik nafas lega. Dia bertanya lagi, "Jadi sekarang keadaannya macam mana?" "Kami sudah turunkan demamnya dan masukkan air. Buat masa ini dia sudah melepasi tahap kritikal, tetapi dia perlu tinggal di hospital untuk pemantauan dan rawatan radang paru-paru serta memulihkan kesehatan. Ini akan mengambil masa." "Tak apa," Farhan bertegas, "gunakan ubat yang terbaik, kaedah rawatan yang terbaik, kos bukan masalah." Dokter itu mengangguk, sedikit kagum dengan lelaki ini. "Baiklah, sekejap lagi kami akan pindahkan dia ke ward, keluarga boleh masuk melawat." Selepas itu, dokter itu pergi. Farhan menoleh memandang Adam. Budak itu sedang menangis teresak-esak, tetapi kali ini adalah air mata kelegaan. Farhan dengan kekok mengusap kepalanya. "Nampak tak, Pak Cik dah cakap mak kamu akan selamat." Adam mendongak, matanya yang merah memandang Farhan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya tiba-tiba memeluk erat kaki Farhan, menyembamkan mukanya di situ sambil menangis. "Terima kasih, Pak Cik, terima kasih." Buat pertama kali dalam hidupnya, Farhan merasa hatinya menjadi lembut. Dia tidak menolak budak itu, hanya berdiri diam, membiarkannya berpaut padanya, seperti satu sandaran yang kukuh. Aina dipindahkan ke sebuah bilik ward VIP. Bilik itu luas, bersih, lengkap dengan sofa, televisyen, dan tingkap besar yang menghadap ke taman hijau hospital. Ia lebih kelihatan seperti sebuah hotel mewah daripada bilik ward. Dia masih tidur nyenyak selepas diberi ubat, wajahnya sudah kurang pucat, nafasnya juga lebih teratur. Adam duduk di kursi di sebelah katil, sebelah tangan memegang erat tangan ibunya, sebelah lagi merebahkan kepala di sisi katil, matanya tidak lepas dari ibunya, walau sesaat. Dia takut jika dia terlelap sekejap, ibunya akan hilang lagi. Farhan berdiri di ujung bilik, berpeluk tubuh memandang dua beranak itu. Dia sudah menelpon setiausahanya untuk membatalkan semua jadwalnya hari itu. Dia memberitahu setiausahanya bahwa dia ada satu proyek pribadi yang penting perlu diselesaikan. Kesunyian di dalam bilik dipecahkan oleh bunyi perut Adam yang berkeroncong. Budak itu malu dan cepat-cepat memegang perutnya. Barulah Farhan teringat yang mereka berdua mungkin belum makan apa-apa sejak pagi. "Adam, kamu lapar ya?" Adam menggeleng. "Adam tak lapar." "Jom Pak Cik bawa pergi makan. Mak kamu perlukan rehat. Bila mak kamu sedar, Pak Cik akan panggil." "Tapi Adam nak duduk dengan mak." "Kamu kena makan baru ada tenaga nak jaga mak." Farhan berkata, suaranya masih dalam tetapi lebih sabar. "Kalau mak kamu bangun tengok anak dia letih sebab lapar, dia akan risau." Mendengar itu, Adam mengangguk patuh.
Dia memandang ibunya sekali lagi dengan berat hati sebelum mengikut Farhan keluar. Farhan membawa Adam ke kafeteria hospital. Dia memesan semangkuk bubur ayam panas dan segelas susu segar. Adam makan dengan sangat cepat. Nampaknya dia sudah sangat lapar. Selepas makan, Farhan membawa Adam duduk di bangku di taman bunga. Udaranya lebih segar dan sunyi berbanding di dalam bilik wad. Adam duduk diam seketika, kemudian tiba-tiba bertanya satu soal yang membuatkan Farhan tergamam. Pak Cik, mak saya akan mati ke? Walaupun sudah mendengar dokter berkata ibunya sudah melepasi tahap kritikal, ketakutan masih menghantui dirinya. Farhan terdiam. Dia memandang mata Adam yang jernih dan penuh kerisauan. Hatinya terasa sakit seperti dirobek. Dia mencangkung di hadapan budak itu. Tidak, dokter kata mak kamu akan sehat tak lama lagi. Mak kamu kuat dan dia ada anak lelaki yang berani macam kamu di sisinya. Dia tak akan tinggalkan kamu. Mendengar itu, barulah Adam menarik nafas lega. Dia diam seketika, kemudian bertanya lagi. Pak Cik orang baik. Pak Cik tak akan jadi macam ayah saya, kan? Farhan terhenti. Dia tidak tahu bagaimana hendak menjawab soalan ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang ayah budak itu. Ayah kamu pergi mana? Dia bertanya dengan berhati-hati. Ayah kawin baru. Adam menjawab dengan suara yang tenang luar biasa. Ayah kata mak sakit menyusahkan. Ayah halau kami keluar dari rumah. Ayah dah tak sayang Adam lagi. Setiap perkataan Adam bagaikan tukul yang menghentam dada Farhan. Dia tidak dapat membayangkan ada lelaki di dunia ini yang sanggup membuang isteri dan anaknya ketika mereka paling memerlukannya. Kemarahan membuak di dalam hatinya. Jadi ayah akan balik tak, Pak Cik? Adam bertanya lagi, suaranya ada sedikit harapan. Itu adalah soalan yang meruntun jiwa. Walaupun dilayan dengan kejam, jauh di lubuk hati kanak-kanak itu masih mengharapkan seorang ayah. Farhan tidak mau membohonginya, tetapi dia juga tidak mau memadamkan sisa harapan itu. Dia hanya boleh berkata secara umum, Pak Cik tak tahu Adam, tapi sama ada ayah kamu balik atau tidak, sekarang mak dan kamu ada Pak Cik di sini. Pak Cik tak akan biarkan sesiapa boleh kamu berdua lagi. Itu adalah satu janji yang spontan, tetapi Farhan mengucapkannya dengan sangat serius. Adam mendongak memandang Farhan, matanya berkaca-kaca. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan dan menyandarkan kepalanya di bahu Farhan. Satu tindakan kecil, tetapi penuh dengan kepercayaan. Farhan tergamam. Sudah sekian lama, sejak istrinya meninggal dunia, tiada siapa yang bergantung padanya dengan begitu semula jadi dan sepenuh hati. Dia dengan kekok menepuk-nepuk perlahan belakang budak itu. Di tengah taman hospital yang sunyi, seorang lelaki kaya yang kesepian dan seorang budak lelaki malang yang sebatang kara. Dua jiwa yang terluka seolah-olah telah menemui satu simpati yang aneh di antara satu sama lain. Aina sedar pada lewat petang, bau ubat pembasmi kuman yang khas di hospital menusuk hidungnya. Dia membuka mata dengan lemah, cuba mengenal pasti di mana dia berada. Siling putih, bilik yang bersih dan mewah. Ini pastinya bukan hospital biasa. Mak dah sedar, suara Adam kedengaran gembira. Budak itu yang sedang tertidur di sisi katil terus terjaga apabila melihat ibunya bergerak. Adam, sayang. Aina bersuara dengan susah payah, tekaknya kering. Kita kat mana nih? Kita kat hospital, Mak. Ada seorang pakcik baik hati bawa kita datang sini. Adam menceritakan dengan pantas. Dokter kata, Mak dah lepas bahaya. Mak kena duduk sini untuk rawatan. Aina bingung, pakcik baik hati, siapa? Dia coba untuk duduk, tetapi badannya masih sangat lemah. Tepat pada masa itu, pintu bilik terbuka. Farhan masuk, membawa semangkuk bubur panas. Melihat Aina sudah sedar, dia sedikit terkejut. Cik dah sedar? Macam mana rasa badan? Aina memandang lelaki asing itu. Dia tinggi, berpakaian pejabat yang mahal, menampakkan imej seorang yang berjaya dan berkuasa. Dia langsung tidak mengenali lelaki ini.
Encik siapa? Kenapa saya ada di sini? Aina bertanya dengan cemas. Saya yang bawa Cik ke sini. Farhan meletakkan mangkuk bubur di atas meja. Anak Cik yang merayu saya tolong bila Cik pengsan di tepi jalan. Barulah Aina faham. Dia memandang anaknya, kemudian memandang Farhan. Hatinya penuh rasa terhutang budi dan bersalah. Terima kasih Encik. Terima kasih sebab selamatkan kami. Duit hospital ni, saya akan cuba kerja untuk bayar balik pada Encik. Suaranya lemah tetapi tegas. Farhan tidak menjawab. Dia hanya mencedok sesudu bubur, meniupnya supaya sejuk dan memberikannya kepada Adam. Bagi mak kamu makan, dia perlukan tenaga. Adam menurut, mengambil sudu bubur itu dan dengan berhati-hati menyuap ibunya. Aina tidak mahu mengecewakan anaknya, jadi dia cuba makan beberapa sudu. Dengan sedikit bubur panas di dalam perut, dia merasa lebih hangat dan segar. Selepas Aina selesai makan, barulah Farhan bersuara. Cik tak perlu risau pasal bil hospital, berehat dan rawat diri sampai sembuh. Tak boleh Encik, Aina cepat-cepat berkata. Saya tak boleh terima bantuan Encik macam ni. Kami dah banyak susahkan Encik. Tolong beritahu saya nama dan cara untuk hubungi Encik. Nanti saya pasti akan balas budi. Farhan memandang wanita di hadapannya. Walaupun dalam keadaan susah, dia masih menjaga maruah dirinya. Itu membuatkan Farhan sedikit kagum. Nama saya Farhan, katanya. Pasal balas budi tu, nanti kita fikirkan. Sekarang kesihatan Cik yang paling penting. Melihat Aina masih kelihatan serba salah, Farhan menukar topik supaya dia tidak terlalu memikirkannya. Kenapa Cik berdua boleh jadi macam ni? Keluarga, saudara mara Cik semua kat mana? Mendengar itu, mata Aina kembali merah. Luka di hatinya seperti disentuh kembali. Dia diam seketika sebelum mula bercerita dengan suara yang tersekat-sekat. Dia menceritakan tentang masa lalunya. Pernah menjadi seorang mahasiswi jurusan bahasa asing dengan pelbagai impian, dia bertemu dan jatuh cinta dengan Razman, bekas suaminya. Kerana cinta, dia melepaskan peluang untuk belajar di luar negara, menerima lamarannya. Selepas mereka berdua tamat pengajian, dia menjadi suri rumah, menjaga keluarga, agar suaminya dapat fokus pada kerjanya. Kehidupan pada mulanya bahagia, terutama selepas Adam lahir. Tetapi, sejak kerjaya Razman semakin maju, dia mula berubah. Dia sering pulang lewat, menjadi dingin dengan istri dan anak, sehinggalah saya dapat tahu dia ada perempuan lain. Aina teresak. Saya cuba bertahan demi anak. Tapi kemudian saya jatuh sakit, penyakit yang tidak begitu serius tetapi memerlukan masa dan wang untuk rawatan. Dia nampak saya seperti satu beban. Dia menarik nafas dalam-dalam, cuba menahan tangis. Dan pada hari itu, dia bawa perempuan tu balik rumah. Dia kata rumah tu hasil usaha dia, saya tak ada hak. Dia terus halau kami keluar tanpa sebarang wang, tanpa sedikit pun belas kasihan. Cerita itu berakhir bilik itu sunyi sepi, hanya kedengaran esakan Aina. Adam yang melihat ibunya menangis turut memeluk ibunya. Matanya penuh kebencian apabila teringatkan ayahnya. Farhan menggenggam tangannya. Dia telah bertemu pelbagai jenis orang dalam dunia perniagaan, tetapi lelaki jenis ini yang memijak istri yang telah berkorban untuknya sangat hina. Dia memandang Aina. Di dalam matanya yang dingin, kini terpancar rasa simpati dan juga kemarahan bagi pihaknya. Selepas mendengar cerita Aina, Farhan tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menuangkan segelas air suam untuknya. Kesunyiannya bukan tanda acuh tak acuh, tetapi satu pendengaran yang mendalam. Saya minta maaf sebab Encik terpaksa dengar cerita yang tak seronok ni. Aina mengesat air mata, suaranya masih bergetar. Tak apa, Farhan menjawab, suaranya lebih dalam daripada biasa. Orang yang patut minta maaf bukan awak. Dia memandang keluar tingkap, matanya jauh, seolah-olah cerita Aina telah mengingatkannya pada sesuatu. Awak masih bernasib baik. Dia tiba-tiba bersuara. Aina terkejut. Bernasib baik? Dalam keadaan begini, bernasib baik? Farhan menoleh memandangnya. Matanya menyimpan kesedihan yang mendalam yang tidak pernah Aina lihat.
Sekurang-kurangnya, awak masih ada anak di sisi, masih ada seseorang untuk disayangi dan diperjuangkan. Kalau saya... Dia berhenti, seolah-olah mencari perkataan yang sesuai. Istri saya juga pernah sakit tenat. Ini kali pertama dia berkongsi ceritanya dengan orang asing. Malah orang terdekatnya jarang mendengar dia menyebut tentang ini. Aina dan Adam diam mendengar. Dia cinta pertama saya. Kami lalui banyak kesusahan bersama sebelum saya berjaya seperti hari ini. Apabila hidup kami mula jadi lebih baik, dia pula disahkan menghidap penyakit itu. Suara Farhan serak. Saya bawa dia ke merata tempat untuk rawatan. Guna ubat terbaik, panggil doktor paling pakar. Saya buat semua yang saya mampu. Saya pikir duit boleh selesaikan semua masalah, tapi saya silap. Dia tersenyum pahit. Akhirnya, saya tetap terpaksa melihat dia pergi dalam pelukan saya. Masa itu, saya rasa nak tinggalkan semua. Kekayaan, kerjaya, semua jadi tak bermakna bila orang yang paling kita sayang dah tak ada. Bilik itu diselubungi suasana yang berat. Barulah Aina faham kesedihan di sebalik penampilan dingin Farhan. Dia juga seorang lelaki yang mempunyai masa lalu yang pahit. Kesakitannya adalah kehilangan yang abadi, manakala kesakitannya adalah pengkhianatan. Kedua-duanya sakit, tetapi dengan cara yang berbeza. Saya minta maaf, Aina berbisik. Tak perlu minta maaf, Farhan menggeleng. Saya cuma nak beritahu awak, bila awak rasa paling putus asa, pandanglah anak awak, dialah sebab untuk awak terus hidup dan hidup dengan baik. Kata-kata Farhan menyentuh lubuk hati Aina. Betul, dia masih ada Adam. Anaknya adalah harta paling berharga, pendorong terbesarnya. Adam yang dari tadi diam mendengar, seolah-olah memahami kesedihan pakcik baik hatinya itu. Dia turun dari pangkuan ibunya, berjalan ke sisi Farhan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan tangan kecilnya di atas tangan besar Farhan. Pakcik jangan sedih lagi ya, suara Adam jernih. Istri Pakcik dah jadi bintang di langit. Pakcik tengok langit nanti, nampaklah dia. Kemudian dia menambah satu ayat yang membuatkan Farhan dan Aina tergamam. Kalau Pakcik sedih, Mak dan Adam akan hiburkan Pakcik. Kami akan ada di sisi Pakcik. Farhan menunduk memandang budak itu. Pujukan yang naif tetapi ikhlas dari Adam bagaikan aliran air suam yang mengalir ke dalam hatinya yang beku. Dia sudah terlalu lama keseorangan. Tawaran Adam, walaupun hanya kata-kata seorang kanak-kanak, membuatnya merasa hangat yang aneh. Dia tersenyum kecil, satu senyuman yang jarang sekali kelihatan. Dia mengusap kepala Adam. Terima kasih anak muda. Hubungan antara tiga insan yang tidak dikenali itu seolah-olah telah terjalin dari kesakitan dan simpati. Mereka bukan lagi sekadar penyelamat dan yang diselamatkan. Mereka adalah tiga jiwa yang sedang mencari penyembuhan di antara satu sama lain. Seminggu kemudian, Aina dibenarkan keluar dari hospital. Di bawah jagaan rapi dan ubat-ubatan yang mencukupi, kesehatannya telah pulih dengan ketara. Wajahnya sudah berisi, tidak lagi pucat lesi. Pada hari keluar wad, Farhan sendiri yang memandu datang menjemput. Dia telah menjelaskan keseluruhan bil hospital, satu jumlah yang sangat besar yang mungkin tidak mampu dibayar oleh Aina seumur hidupnya. Encik Farhan, saya betul-betul tak tahu macam mana nak berterima kasih. Aina berkata dengan rasa serba salah di dalam kereta. Jumlah tuh, saya dah cakap, jangan fikirkan pasal tu. Farhan memotong. Sekarang, awak nak pergi mana? Soalan Farhan membuatkan Aina terdiam. Betul, kemana dia boleh pergi sekarang? Dia tidak boleh kembali ke bawah jembatan atau kaki lima lagi, terutama sekali apabila Adam perlu mula bersekolah. Melihat wajah Aina yang serba salah, Farhan berkata dengan tenang. Saya ada sebuah rumah kecil di pinggir bandar. Dulu beli untuk berehat hujung minggu, tapi dah lama tak guna. Kalau awak tak kisah, awak berdua boleh tinggal di sana sementara waktu, sehingga awak jumpa tempat yang stabil. Aina tergamam. Tak boleh, encik. Nanti menyusahkan encik pula. Encik dah banyak sangat tolong kami. Saya tak berani terima lagi. Saya tak minta pendapat awak.
Suara Farhan sedikit memaksa. Saya sedang beritahu, saya tak boleh biarkan seorang kanak-kanak dan seorang wanita yang baru sembuh merempat di jalanan. Anggap sajalah awak tolong saya jaga rumah. Adam yang duduk di belakang mendengar itu bersorak gembira. Seronoknya, Mak, kita ada rumah baru. Rumah Pakcik Farhan mesti cantik. Melihat anaknya begitu gembira, Aina tidak sampai hati menolak. Dia hanya mampu berbisik, "Kalau macam tu, kami tumpang sekejap ya, Encik?" Kereta itu tidak menuju ke pinggir bandar. Sebaliknya, ia membelok masuk ke sebuah kawasan perumahan mewah dengan kawalan keselamatan yang ketat, antara yang terbaik di bandar itu. Kereta berhenti di hadapan sebuah banglo putih, luas dan moden, lengkap dengan taman dan kolam renang. Aina terpegun. "Encik Farhan, ini ke rumah kecil yang Encik cakap tu." Farhan mengangkat bahu. "Kalau nak banding dengan rumah yang saya tinggal sekarang, rumah ni agak kecil." Aina tidak tahu hendak berkata apa lagi. Definisi kecil bagi orang kaya memang berbeza. Mereka masuk ke dalam banglo yang dihias indah, perabot mahal tetapi disusun dengan elegan. Semuanya bersih tanpa sebutir habuk. Mungkin ada orang yang datang membersihkannya secara berkala. Wow! Adam berlari mengelilingi ruang tamu. Matanya bulat terkejut. "Rumah kita lagi cantik dari dalam kartun, Mak." Farhan membawa mereka ke tingkat atas. Di atas ni ada 3 bilik tidur. Awak dan Adam boleh pilih mana-mana yang suka. Pakaian dan barang pribadi, esok saya akan suruh orang hantar. "Tak perlu, Encik." Aina cepat-cepat menolak. "Kami dapat tempat tinggal pun dah bersyukur sangat." "Barang-barang kami boleh uruskan sendiri. Awak baru sembuh, perlukan rehat. Adam pun perlu bersedia untuk kembali ke sekolah." Farhan berkata, suaranya tidak membenarkan penolakan. "Anggap saja saya bagi pinjam. Nanti bila awak dah mampu, awak boleh beli yang lain." Dia berhenti dan memandang tepat ke mata Aina. "Aina, saya tahu apa yang awak fikirkan, tapi dengar cakap saya. Saya buat semua ni bukan sebab kasihan. Saya buat sebab saya rasa ini perkara yang betul. Jangan rasa diri awak beban. Anggap ini sebagai satu permulaan baru." Kata-kata Farhan yang ikhlas dan terus terang membuatkan Aina merasa dihormati. Dia tidak lagi merasa seperti seorang pengemis yang menerima sedekah. "Baik, saya paham. Terima kasih, Encik." Buat pertama kali, dia memanggilnya dengan panggilan yang lebih mesra. Malam itu, Farhan tinggal untuk makan malam bersama mereka. Dia memesan makanan dari sebuah restoran mewah. Makan malam pertama di rumah baru itu dihadiri 3 orang. Adam tidak henti-henti bercerita kepada Farhan tentang pelbagai perkara. Aina pula duduk diam, memerhatikan anaknya dan lelaki yang telah mengubah hidup mereka. Buat pertama kali, selepas sekian lama melalui hari-hari gelap, dia merasai ketenangan. Satu ketenangan yang mewah yang pernah disangkanya tidak akan dirasai lagi. Melihat Farhan dengan sabar menjawab soalan-soalan naif Adam, hatinya dipenuhi perasaan hangat yang sukar digambarkan. Pagi esoknya, ketika Aina dan Adam masih tidur, orang suruhan Farhan telah membawa pelbagai barangan, pakaian baru untuk mereka berdua, dari pakaian rumah hingga pakaian keluar, peralatan sekolah, buku-buku, dan beg galas untuk Adam. Semuanya disediakan dengan teliti. Yang paling istimewa, ada sepasang uniform sekolah rendah yang tergantung kemas. Farhan telah menguruskan pendaftaran Adam di sebuah sekolah antarabangsa berdekatan. Apabila Adam bangun dan melihat uniform baru itu, dia bersorak kegembiraan. Dia cepat-cepat mencobanya. Baju kemeja putih, seluar panjang biru gelap, sangat padan dengannya. Dia berdiri di hadapan cermin, berpusing-pusing, senyumannya mekar di bibir. "Mak, tengok Adam. Adam dapat pergi sekolah balik." Aina memandang anaknya, matanya bergenang. Sudah terlalu lama dia tidak melihat anaknya segembira ini. Dapat ke sekolah, belajar seperti kawan-kawan lain, itulah yang sentiasa diimpikannya untuk anaknya. Dan kini, impian itu menjadi kenyataan berkat seorang lelaki yang tidak dikenali. Farhan tiba pada masa itu. Dia melihat Adam dalam uniform sekolah, tersenyum kecil.
nampak matang. Terima kasih Pak Cik Farhan. Adam berlari memeluk Farhan. Terima kasih sebab bagi Adam pergi sekolah. Sama-sama, janji kena belajar rajin-rajin ya. Farhan mengusap kepala budak itu. Ya, Adam janji. Aina menyediakan sarapan. Buat pertama kali selepas beberapa hari, dia dapat masuk ke dapur, memasak sendiri di dapur yang moden dan lengkap. Perasaan dapat menjaga keluarga kecilnya membuatnya sangat bahagia. Selepas sarapan, Farhan sendiri yang memandu menghantar Adam ke sekolah. Aina juga ikut serta. Sekolah antarabangsa itu kelihatan gah dan moden dengan padang permainan yang luas dan kemudahan yang hebat. Ia sangat berbeza dengan sekolah kampung lama yang pernah dihadiri Adam. Adam sedikit gemetar apabila melangkah ke persekitaran baru. Dia memegang erat tangan ibunya. Adam takut sikit. Aina mencangkung memandang tepat ke mata anaknya. Tak apa sayang, kawan-kawan kat sini semua baik. Adam kena yakin ya, Mak dengan Pak Cik Farhan akan tunggu kat luar. Farhan juga memberi semangat. Betul tu, waktu balik nanti Pak Cik datang ambil. Tunjukkan pada semua orang yang Adam ni budak yang berani. Diberi semangat oleh ibu dan Farhan, Adam kembali berani. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangguk dan berpusing melangkah masuk ke kelas. Bayangan kecilnya yang tegap itu penuh dengan tekad. Aina dan Farhan berdiri di perkarangan sekolah, memerhatikannya sehingga dia hilang di sebalik pintu kelas. Air mata Aina kembali mengalir, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan dan kesyukuran. Terima kasih Farhan, terima kasih untuk semuanya. Dia menoleh kepada Farhan, suaranya ikhlas. Saya dah cakap, jangan berterima kasih lagi. Farhan memberinya sehelai tisu. Ini yang Adam layak dapat. Mereka tidak terus pulang, sebaliknya duduk di sebuah kafe berhadapan sekolah menunggu. Aina risau jika anaknya tidak dapat menyesuaikan diri. Farhan pula lebih tenang. Dia percaya pada kepintaran dan keberanian budak itu. Tepat pada waktu pulang, mereka kembali ke sekolah. Dari jauh, mereka nampak Adam sedang gembira berbual dengan beberapa orang kawan baru. Apabila melihat Farhan dan Aina, dia melambai-lambai dan berlari ke arah mereka. Mak, Pak Cik Farhan, hari ini kat sekolah seronok sangat. Adam dapat kawan baru. Cikgu pun puji Adam baca buku bagus. Adam bercerita tanpa henti. Melihat wajahnya yang gembira, segala kerisauan di hati Aina hilang. Dalam perjalanan pulang, ketika kereta melalui sebuah jambatan, Adam tiba-tiba terdiam. Dia memandang keluar tingkap, mendongak ke langit dan tersenyum kecil. Aina merasa aneh dan bertanya, Adam tengok apa tuh? Adam menoleh, senyumannya masih di bibir. Adam tengah senyum kak nenek di langit. Adam nak bagi tahu nenek yang hari ini Adam dah dapat pergi sekolah balik. Adam gembira sangat, mesti nenek pun gembira macam Adam kan, Mak? Kata-kata Aina dan Farhan terdiam. Satu perasaan terharu yang kuat menyelubungi mereka. Kanak-kanak ini, walaupun melalui pelbagai kesusahan, masih mempunyai jiwa yang suci dan hangat. Selepas Adam stabil di sekolah, Aina mula merasa tidak senang duduk. Dia tidak boleh terus tinggal di rumah bergantung pada Farhan. Maruahnya tidak membenarkannya. Dia sudah pulih sepenuhnya. Dia masih muda, berpelajaran. Dia mesti berdiri di atas kaki sendiri. Mesti menjaga masa depan anaknya sendiri. Suatu malam, ketika Farhan datang makan malam bersama mereka seperti biasa, Aina mengumpul keberanian untuk bercakap dengannya. Abang Farhan, Aina ada benda nak cakap. Farhan yang sedang membantu Adam membuat kerja sekolah, mengangkat kepala memandangnya. Ada apa? Aina nak mula kerja. Aina berkata dengan tegas. Aina tak boleh duduk rumah macam ni je. Aina nak cari duit sendiri untuk jaga Adam dan untuk bayar balik pada abang. Farhan diam seketika, matanya memandang Aina dengan teliti. Dia sangka Aina sudah selesa dengan kehidupan ini. Ketekadan di mata Aina membuatnya sedikit terkejut, tetapi juga kagum. Awak ada kelulusan apa? Dia bertanya. Saya lulusan ijazah bahasa asing, pengkhususan bahasa Inggris. Aina menjawab. Keputusan saya pun agak baik. Tapi awak dah lama tak kerja. Pengalaman praktikal tak ada, akan susah nak dapat kerja yang baik.
Farhan terus terang. Saya tahu, Aina mengangguk tanpa goyah. Saya boleh mula dari jawatan paling bawah, penterjemah, pembantu atau kerani dasa pun boleh. Saya tak takut susah, saya cuma nak bekerja. Melihat ketegasannya, Farhan tidak menghalang lagi. Dia mengangguk. Baiklah, kalau awak dah bertekad macam tu, syarikat saya tengah perlukan seorang pembantu untuk jabatan hubungan luar. Kerja utamanya susun jadual mesyuarat, terjemah dokumen dan bantu pegawai lain. Gaji tak tinggi, tapi ia permulaan yang baik untuk awak dapatkan semula pengalaman. Aina tergamam. Syarikat abang, tak bolehlah. Saya tak nak orang fikir saya masuk sebab guna kabel. Saya nak mohon sendiri, temu duga sendiri. Farhan tersenyum kecil. Awak fikir saya akan bagi awak masuk kerja tanpa temu duga. Esok bawa resume datang ke tingkat 25 Menara TK, nanti ada orang dari bahagian sumber manusia akan temu duga awak macam calon lain. Dapat atau tidak bergantung pada kebolehan awak. Aina menarik napas lega, barulah adil. Baik, saya faham. Saya akan coba yang terbaik. Keesokan harinya, Aina memilih sepasang pakaian pejabat yang kemas yang dibelikan Farhan, menyediakan resume yang teliti dan pergi ke Menara TK. Berdiri di hadapan bangunan pencakar langit, ibu pejabat syarikat Farhan, dia sedikit terpegun. Dia melalui 2 pusingan temu duga, satu dengan ketua bahagian sumber manusia dan satu lagi dengan ketua jabatan hubungan luar. Mereka menyoalnya pelbagai soalan sukar tentang bidangnya dan kemahiran menyelesaikan masalah. Walaupun sudah lama tidak bekerja, pengetahuan asas Aina masih kukuh. Ditambah dengan kebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang lancar dan sikap rendah diri serta ingin belajar, dia meninggalkan kesan yang baik. Di akhir temu duga, Ketua Jabatan Hubungan Luar, seorang wanita tegas bernama Puan Laila, berkata kepadanya, "Kebolehan awak tidak teruk, tetapi kami perlukan seseorang yang berpengalaman. Kami akan pertimbangkan dan maklumkan keputusannya nanti." Aina pulang dengan perasaan bercampur baur. Dia tahu dia telah melakukan yang terbaik. Keputusannya hanya perlu ditunggu. 2 hari kemudian, dia menerima panggilan telepon dari bahagian sumber manusia. Dia diterima bekerja. Hari pertama bekerja, Aina sangat gemetar. Rakan sekerja di jabatannya, semuanya orang yang hebat dan dinamik. Mereka sedikit ingin tahu tentangnya, seorang pekerja baru tanpa pengalaman, tetapi diterima masuk ke jawatan yang penting. Ada beberapa bisikan di belakang mengatakan dia menggunakan orang dalam. Aina tidak menjelaskan apa-apa, dia hanya bekerja dalam diam. Dia mengambil kerja-kerja kecil yang tiada siapa mahu buat, membuat kopi, fotostat dokumen, menyusun fail. Dia sentiasa datang paling awal dan pulang paling lewat. Setiap dokumen yang perlu diterjemah, dia selesaikan dengan cepat dan tepat. Kerajinan dan usahanya perlahan-lahan diiktiraf. Puan Laila, yang pada mulanya agak tegas, mula memberinya tugas-tugas yang lebih penting. Farhan, sebagai pengurusi syarikat, jarang muncul di pejabat, tetapi dia sentiasa memperhatikannya dari jauh. Dia melihat wanita yang lemah dan malang suatu ketika dahulu, kini telah menjadi seorang wanita yang yakin, kuat dan penuh semangat. Image Aina yang fokus bekerja, matanya bersinar kerana minat, mempunyai daya tarikan yang aneh baginya. Dia sedar perhatiannya terhadap Aina bukan lagi sekadar belas kasihan. Kehidupan 3 insan itu perlahan-lahan menjadi stabil dan mesra. Pagi-pagi, Farhan menghantar Adam ke sekolah, sekali jalan menghantar Aina ke pejabat. Petang-petang, dia menjemput mereka pulang. Walaupun sibuk dengan tugas sebagai pengerusi, dia tidak pernah lewat. Makan malam bertiga telah menjadi satu rutin yang tidak dapat ditinggalkan. Adam adalah penghubung yang hebat. Dia sentiasa bercerita tentang sekolah dan kawan-kawannya. Kadang-kadang, dia akan bertanya soalan-soalan naif kepada Farhan tentang kerja seorang jutawan. "Pakcik Farhan, jadi pengerusi penat tak?" "Mestilah penat," Farhan menjawab sambil menyuapkan makanan untuk Adam. "Kalau macam tu, kenapa hari-hari pakcik datang makan dengan kami? Kenapa tak balik rumah rehat?" Soalan Adam membuatkan Farhan dan Aina terdiam. Farhan tersenyum mesra. "Sebab bila makan dengan kamu berdua, penat pakcik hilang." Jawapan itu membuatkan suasana menjadi sedikit janggal.
Aina cepat-cepat menunduk ke pinggar nasinya. Pipinya terasa panas, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu perasaan antara dia dan Farhan sedang berubah, sesuatu yang tidak dapat dinamakan. Perhatian Farhan tidak hanya terhenti pada makan malam, dia mengambil berat tentang setiap butiran kecil. Melihat Aina sering sakit bahu karena banyak duduk bekerja, dia senyap-senyap meletakkan sebuah mesin urut di ruang tamu. Melihat Aina suka membaca, dia mengubah sebuah bilik kosong menjadi perpustakaan kecil dengan pelbagai jenis buku sastra yang disukainya. Dia tidak berkata-kata manis, dia hanya menunjukkannya melalui perbuatan. Aina merasai semuanya. Dia coba menjaga jarak, memberitahu dirinya bahwa dia tidak layak untuk Farhan. Farhan terlalu baik, terlalu sempurna. Manakala dia hanyalah seorang janda beranak satu, penuh dengan rasa rendah diri. Dia takut jika mereka melangkah lebih jauh, dia akan menjadi beban lagi. Tetapi hati mempunyai alasannya sendiri. Setiap kali melihat Farhan dengan sabar mengajar Adam, setiap kali terpandang mata lembut Farhan memandangnya, hatinya tidak henti-henti bergetar. Suatu hari, syarikat mengadakan majelis makan malam tahunan. Semua orang diwajibkan hadir. Aina tidak mau pergi, tetapi Puan Laila berkata, ia adalah peraturan. Dia terpaksa menghantar Adam kepada seorang jiran yang rapat untuk dijaga. Di majelis itu, Aina hanya duduk di satu sudut memerhati. Dia tidak biasa dengan suasana yang bising dan mewah ini. Beberapa rakan sekerja lelaki datang mengajaknya minum. Dia menolak dengan sopan. Tiba-tiba, seorang pengurus cawangan yang terkenal sebagai kaki perempuan datang ke mejanya. Dia sudah sedikit mabuk. "Hai si cantik, kenapa duduk seorang diri kat sini?" Dia tersengih sambil menghulurkan gelas arak. "Minum dengan saya segelas." "Maaf encik, saya tak minum arak." Aina menolak dengan sopan. "Tak tahu, kena belajarlah." Lelaki itu mendekat, cuba meletakkan tangan di bahunya. "Kak sini semua orang tahu awak ni orang bos besar. Jaga muka bos pun, kenalah minum dengan saya segelas." Kata-katanya menarik perhatian orang sekeliling. Aina merasa malu dan marah. "Tolong hormat sikit, encik," dia berkata dengan tegas. Tepat ketika lelaki itu hendak bertindak lebih, satu tangan yang sasa memegang erat tangannya. Farhan. Dia muncul entah dari mana, wajahnya dingin seperti ais. "Encik Tan, nampaknya awak kuat minum ya?" Suara Farhan dalam dan penuh ugutan. "Tapi saya rasa lebih baik awak simpan tenaga tu untuk mesyuarat lembaga pengarah esok. Saya ada beberapa isu tentang prestasi cawangan awak yang perlu dijelaskan." Mendengar itu, muka pengurus itu pucat, peluh mula keluar. Dia cepat-cepat menarik tangannya, tergagap-gagap. Bos, saya main-main je." "Saya tak suka main-main macam ni." Farhan menjelingnya dengan tajam. "Pergi." Pengurus itu ketakutan dan cepat-cepat beredar. Farhan menoleh kepada Aina. "Awak okey?" "Saya okey, terima kasih." "Jom balik." Dia berkata sambil memegang tangan Aina, menariknya pergi di hadapan pandangan terkejut semua orang. Di dalam kereta tiada siapa yang bersuara. Aina masih merasa janggal. Farhan pula fokus memandu, tetapi wajahnya sangat tegang. Apabila tiba di rumah, Farhan tiba-tiba bersuara. "Lain kali, majlis macam ni, awak tak perlu pergi lagi." "Tapi itu peraturan syarikat. Saya yang buat peraturan tu." Dia memotong, suaranya sedikit marah. "Saya tak nak tengok awak terpaksa lalui keadaan macam tu." Aina terdiam. Dia faham Farhan risaukan dirinya. Malam itu, ketika Adam sudah tidur, dia tiba-tiba mengigau. "Pak Cik Farhan, jadilah ayah Adam." Kata-kata igawan itu bergema di dalam kesunyian malam, membuatkan Farhan dan Aina yang sedang duduk di ruang tamu sama-sama mendengarnya. Suasana menjadi kaku. Adam baru sahaja menyebut sesuatu yang kedua-dua orang dewasa itu cuba elakkan. Kata-kata igawan Adam bagaikan batu yang dilempar ke tasik yang tenang, mencipta riak yang merebak di hati Farhan dan Aina. Suasana di ruang tamu menjadi tegang.
Aina yang pertama memecah kesunyian. Dia berdiri, suaranya sedikit kekok. Budak-budak cakap merapu je, abang jangan ambil hati. Saya masuk tengok dia sekejap. Selepas itu, dia cepat-cepat masuk ke bilik tidur seolah-olah melarikan diri dari pandangan Farhan. Farhan duduk sendirian, tangannya digenggam erat. Pak Cik Farhan, jadilah ayah Adam. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Dia tahu itu bukan sekadar igawan, itu adalah kerinduan seorang kanak-kanak yang dahagakan kasih sayang seorang ayah. Dan mungkin itu juga yang diinginkan oleh hatinya. Dia telah bertanya pada dirinya berkali-kali, apa perasaannya terhadap Aina? Adakah ia belas kasihan, tanggung jawab, atau cinta? Dia teringat image Aina yang tabah mengorek sampoh untuk mencari rejeki, teringat maruahnya ketika menolak bantuan, teringat semangatnya ketika memulaikan hidup baru. Dia sadar dia bukan sahaja bersimpati dengan keadaannya, tetapi dia juga mengagumi dan menghargai pribadinya. Dia mencintai kekuatan di sebalik penampilan yang lemah itu. Dia berdiri dan berjalan ke hadapan pintu bilik Aina. Dia melihat Aina sedang duduk di tepi katil menyelimutkan anaknya. Pandangannya penuh kerumitan. Aina, kita perlu bercakap. Suara Farhan tenang. Aina terkejut. Dia tahu dia tidak boleh lari lagi. Dia perlahan-lahan menutup pintu bilik dan mengikut Farhan ke ruang tamu. Abang nak cakap apa? Dia tidak berani memandang tepat ke mata Farhan. Farhan tidak berdolak-dalik, dia terus ke intinya. Apa pendapat awak tentang kata-kata Adam? Saya dah cakap, itu cuma cakap budak-budak. Tapi abang tak fikir macam tu. Farhan memotong. Dan abang juga nak tanya awak sudi tak kalau abang jadi sebahagian dari keluarga ni? Aina tergamam. Adakah Farhan sedang melamarnya? Jantungnya berdegup kencang. Dia gembira sekaligus takut. Abang Farhan, dia tergagap. Saya tak layak untuk abang. Saya ni janda, ada anak pula tu. Saya akan jadi beban untuk abang, akan jejaskan nama baik abang. Nama baik? Farhan tersenyum sinis. Saya tak peduli apa orang lain cakap. Saya cuma peduli perasaan saya dan orang yang saya sayang. Dia mendekati Aina, memandang dalam ke matanya. Aina, dengar cakap abang. Abang tak kesiankan awak. Abang tak pernah anggap awak beban. Hari-hari yang abang lalui bersama awak dan Adam adalah hari-hari paling tenang dan bahagia selepas bertahun-tahun. Awak dan Adam dah bagi abang rasa macam mana ada keluarga. Sesuatu yang abang fikir abang tak akan dapat lagi. Dia memegang tangan Aina, tangannya hangat dan kukuh. Abang tak nak ganti tempat sesiapa dalam masa lalu awak. Abang nak jadi diri abang sendiri, Farhan. Seorang lelaki yang cintakan awak, yang nak jaga dan lindungi awak dan Adam. Abang nak jadi ayah kepada Adam dan suami kepada awak. Setiap perkataan Farhan yang ikhlas dan kuat itu meruntuhkan tembok pertahanan yang cuba dibina oleh Aina. Air matanya kembali menitis, tetapi kali ini adalah air mata keharuan dan kebahagiaan. Tapi saya takut, dia teresak. Saya takut akan dilukakan lagi. Saya takut saya tak cukup baik untuk abang. Percayalah pada abang. Farhan dengan lembut mengesat air matanya. Abang tak akan lukakan awak. Bagi abang peluang, bagi diri awak dan Adam peluang untuk ada keluarga yang lengkap. Boleh. Aina memandang mata Farhan yang ikhlas. Di dalam mata itu, dia tidak melihat belas kasihan, hanya cinta, penghargaan, dan satu janji yang pasti. Dia mengangguk dalam tangisan, tidak mampu berkata-kata. Farhan tersenyum, menariknya ke dalam pelukan dan memeluknya erat. Pelukan itu begitu hangat, begitu selamat. Bersandar di dada Farhan yang bidang, Aina merasa segala ketakutan dan rasa rendah dirinya seolah-olah hilang. Selepas melalui pelbagai badai, akhirnya dia menemui pelabuhan yang tenang dalam hidupnya. Disangkakan hari-hari yang tenang akan berterusan, tetapi masa lalu tidak mudah melepaskan Aina. Rasman, bekas suaminya, selepas beberapa lama berseronok dengan perempuan simpanannya, telah ditipu. Hartanya dicuri dan ditinggalkan. Perniagaannya juga gagal, menyebabkan hutang bertimbun. Dalam keadaan terdesak, dia teringat akan bekas istri dan anaknya.
Melalui beberapa kenalan lama, Rasman mendapat berita yang mengejutkan. Aina, istri yang sakit yang pernah dibuangnya, kini tinggal di sebuah banglo mewah. Anaknya belajar di sekolah antarabangsa, dan Aina sendiri bekerja di sebuah syarikat besar. Dia tidak percaya, pasti Aina telah mendapat seorang lelaki kaya. Rasa tamak dan cemburu membuak-buak. Dia berpikir, Adam itu anaknya juga, Aina pernah menjadi istrinya. Dia mesti pergi ke sana untuk mendapatkan sesuatu. Suatu petang, ketika Aina sedang di dapur menyiapkan makan malam, loceng pintu berbunyi. Dia pikir Farhan yang datang, jadi dia gembira membuka pintu. Tetapi apabila pintu terbuka, senyumannya hilang. Di hadapannya berdiri Rasman. Dia kurus, jengkung, pakaiannya selekeh, kelihatan lebih teruk daripada dahulu, tetapi matanya masih licik dan penuh perhitungan. Aina, abang nih. Rasman coba tersenyum palsu. Aina tergamam, dia berundur selangkah, suaranya dingin. Awak datang sini buat apa? Abang datang jenguk awak dengan anak. Rasman berkata, cuba berlagak kasihan. Abang tahu abang salah. Selama ini abang menyesal sangat. Maafkan abang ya, kita mula balik, boleh, demi anak kita, Aina. Aina tersenyum sinis, senyuman yang penuh kepahitan dan penghinaan. Mula balik, awak cakap tak rasa kelakar ke? Masa awak halau kami keluar tengah malam hujan lebat, kenapa awak tak fikir pasal anak? Masa kami terpaksa korek sampah cari makan, awak kat mana? Abang tahu abang salah. Razman tergagap. Semua sebab perempuan tu, dia goda abang. Sekarang dia dah tinggalkan abang. Abang cuma ada awak dengan anak je. Itu masalah awak, tak ada kena-mengena dengan kami. Aina berkata tegas, tolong balik, tempat ni tak alu-alukan awak. Dia cuba menutup pintu, tetapi Razman cepat-cepat menahannya. Dia mengubah sikapnya menjadi kurang ajar. Aina, jangan kejam sangat. Macam mana pun, abang ni ayah Adam. Abang ada hak masuk rumah ni. Ada hak nak nikmati hidup senang macam ni. Awak tak ada hak apa-apa. Oh, berani ya? Dah duduk rumah besar, ada jantan kaya bela, dah pandai ajar abang ya. Razman meninggikan suara. Dengar sini, kalau hari ini kau tak bagi aku duit, aku akan buat kecoh satu taman ni tahu. Siapa kau sebenarnya? Tepat pada masa itu, kereta Farhan tiba. Dia melihat Rasman sedang bergelut dengan Aina di pintu. Mukanya menjadi tegang. Dia berjalan laju ke arah mereka. Ada apa nih? Melihat Farhan, Rasman serta-merta berundur. Matanya sedikit takut dengan aura Farhan, tetapi rasa tamak kembali menguasai. Dia menunjuk ke arah Farhan dan berkata kepada Aina, "Inikah jantan kaya kau tuh? Nampak bergaya juga." Farhan tidak berkata apa-apa, hanya menarik Aina ke belakangnya dalam posisi melindungi. Dia memandang Rasman dengan pandangan dingin seperti ais. "Awak siapa?" "Aku siapa?" Rasman ketawa mengejek. "Aku ni suami dia, ayah budak yang tinggal dalam rumah kau tu. Kau siapa nak campur urusan keluarga aku?" Farhan tersenyum sinis, senyuman yang penuh penghinaan. "Bekas suami dan seorang ayah yang tak berguna. Awak tak layak bercakap dengan saya." Kemudian dia menoleh kepada Aina. Suaranya menjadi lebih lembut. "Sayang, dengan Adam masuk dulu, biar abang selesaikan." Aina risau tetapi, "Tak apa, masuklah." Mendengar kata-kata Farhan, Aina membawa Adam yang ketakutan di belakangnya masuk ke dalam rumah. Apabila hanya tinggal mereka berdua, barulah Farhan memandang tepat ke arah Razwan. "Awak nak berapa?" Dia bertanya terus. Mata Razman bersinar. 500,000 bagi aku tak akan ganggu diorang lagi. "Boleh," Farhan mengangguk. "Tapi bukan sekarang. Esok pukul 9 pagi, datang syarikat saya. Peguam saya akan uruskan. Awak kena tanda tangan surat perjanjian untuk lepaskan semua hak dan tanggungjawab terhadap Adam dan tak akan muncul depan mereka lagi." Rasman sedikit teragak-agak, tetapi memikirkan jumlah wang yang besar itu, dia terus mengangguk. "Baik, sekarang berambus dari sini." Suara Farhan penuh kuasa, "sebelum saya hilang sabar."
Rasman ketakutan dengan aura Farhan dan terus pergi. Farhan masuk ke dalam rumah. Dia melihat Aina sedang risau berjalan mundar-mandir. Dia mendekati dan memeluknya. Semua dah oke. Abang cakap apa dengan dia? Abang dah selesaikan. Mulai hari ini, dia tak akan ganggu Sayang dengan Adam lagi. Farhan bertegas. Masa lalu Sayang, mulai hari ini biarkan ia terkubur. Sayang tak perlukan lelaki tak guna macam dia lagi, sebab sekarang Sayang dah ada abang. Pelukan Farhan begitu kukuh, kata-katanya begitu meyakinkan. Bersandar di bahunya, Aina merasa lebih tenang dari sebelumnya. Drama terakhir dari masa lalu yang pahit akhirnya tamat. Seminggu selepas pertemuan dengan Rasman, kehidupan mereka kembali tenang seperti biasa. Rasman telah datang ke syarikat Farhan, menerima wang, dan menandatangani surat perjanjian di hadapan peguam, kemudian hilang tanpa jejak. Bayangan masa lalu benar-benar telah dihapuskan. Perasaan antara Farhan dan Aina semakin mendalam. Dia bukan sahaja sandaran material, tetapi juga teman hidup dan teman sejiwa. Dia mendengar setiap luahan hati Aina, berkongsi setiap kegembiraan dan kesedihan dalam kerja dan kehidupan. Aina juga perlahan-lahan membuka hatinya. Dia belajar untuk mencintai dan mempercayai sekali lagi. Suatu petang Sabtu, Kuala Lumpur dilanda hujan lebat. Hujan itu membersihkan segala debu dan kepanasan bandar. Farhan, Aina, dan Adam berada di rumah. Adam sedang melukis, manakala Farhan dan Aina duduk di sofa membaca buku bersama. Suasananya sangat tenang dan mesra. Memandang hujan lebat di luar tingkap, Aina teringat kembali, juga pada hari hujan seperti ini beberapa bulan yang lalu, hujan keputusasaan dan kehinaan. Ketika dia dan anaknya dihalau dari rumah, sebatang kara tanpa tempat bergantung. Melihat Aina termenung, Farhan bertanya lembut, "Sayang, fikir apa?" Aina tersenyum sedih. Teringat hari pertama jumpa abang juga hari hujan. Farhan memegang tangannya. "Abang tahu, tapi hujan hari ini dah lain. Hujan hari itu bawa sayang pada abang, dan hujan hari ini akan jadi permulaan bab baru yang lebih bahagia." Selepas itu, dia tiba-tiba berdiri. "Adam, mari sini." Dia memanggil. Adam berlari-lari kecil ke arahnya. "Ya, Pak Cik?" Farhan tersenyum. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang membuatkan Aina dan Adam tergamam. Dia melutut dengan sebelah kaki di hadapan mereka berdua. Dari dalam poketnya, dia mengeluarkan sebuah kotak baldo kecil berwarna merah. Dia membukanya. Di dalamnya ada dua bentuk cincin. Sebentuk cincin berlian yang berkilauan untuk wanita, dan sebentuk cincin perak yang lebih kecil dengan ukiran adiwira untuk kanak-kanak. Aina menutup mulut, air matanya mengalir kerana terkejut dan terharu. Farhan memandang tepat ke mata Aina, suaranya ikhlas dan mesra. "Aina, sudikah awak kahwin dengan abang? Sudikah awak izinkan abang jadi suami awak, teman awak sepanjang hayat?" Kemudian dia menoleh kepada Adam, pandangannya juga sama lembut. "Adam sudi tak bagi Pak Cik jadi ayah Adam. Pak Cik janji akan sayang Adam, lindungi Adam, main Lego dengan Adam, ajar Adam main bola, dan akan sentiasa datang setiap mesyuarat PIBG Adam. Adam izinkan tak Pak Cik jadi sebahagian dari keluarga kamu berdua?" Dia bukan sahaja melamar Aina, dia melamar seluruh keluarga kecil itu. Dia menghormati Adam, menganggapnya sebagai sebahagian penting dalam keputusan besar ini. Tindakan Farhan membuatkan hati Aina cair. Dia tidak mampu berkata-kata, hanya mengangguk dalam tangisan. Adam pula menangis kegembiraan. Dia tidak menunggu ibunya menjawab, terus bersorak, "Adam setuju, Adam setuju." Dia melompat memeluk leher Farhan. "Pak Cik jangan pergi lagi tahu, tinggal dengan kami selama-lamanya ya." Mestilah anak ayah. Buat pertama kali Farhan memanggil Adam begitu. Dia dengan lembut menyarungkan cincin perak ke jari kecil Adam, kemudian dia mengambil tangan Aina yang bergetar, menyarungkan cincin berlian ke jari manisnya. Cincin itu padan dengan sempurna. "Abang cintakan sayang?" dia berkata sambil memberikan ciuman lembut di dahi Aina. Aina memeluknya erat, menangis teresak-esak. Aina pun cintakan abang.
Adam juga mendepakkan tangannya memeluk mereka berdua. 3 insan, 3 kehidupan yang berbeda, telah bertemu dan membentuk sebuah keluarga yang lengkap. Di luar, hujan sudah reda. Pelangi yang indah muncul, seolah-olah memberi restu kepada kebahagiaan mereka yang baru bermula. Hujan dahulu adalah air mata. Hujan hari ini adalah permulaan senyuman dan harapan. 6 bulan kemudian, perkawinan mereka tidak diadakan secara besar-besaran. Ia hanya satu majelis kecil yang mesra di sebuah pantai pribadi, dihadiri oleh beberapa rakan terdekat dan rakan sekerja yang benar-benar menyayangi Aina di syarikat. Adam, dalam sut kecilnya, dengan bangga menjadi pembawa cincin untuk ibu dan ayahnya. Pada hari itu, senyuman Aina lebih cerah daripada cahaya matahari. Mereka tidak lagi tinggal di banglo besar itu. Farhan telah membeli sebuah rumah yang lebih kecil dan selesa di kawasan perumahan yang sunyi. Katanya, rumah tidak perlu terlalu besar, asalkan penuh dengan gelak tawa. Adegan terakhir cerita ini bukanlah pemandangan mewah, tetapi satu makan malam biasa di rumah kecil mereka. Di atas meja makan, terhidang masakan ringkas yang dimasak sendiri oleh Aina. Ikan masak kicam kegemaran Farhan, sup labu air dengan udang kegemaran Adam, dan sayur rebus yang hijau. Farhan yang baru pulang dari kerja, telah menanggalkan sutnya, memakai kemeja tea biasa, dan duduk di meja makan membaca surat kabar. Aina pula sedang menghidangkan lauk terakhir. Ayah, hari ini kat sekolah Adam dapat markah 100 untuk matematik. Adam berlari keluar dari bilik, tangannya memegang kertas peperiksaan, menunjuk kepada Farhan. Farhan meletakkan surat kabar, mengangkat anaknya. Pandainya anak ayah, malam ni ayah belanja ais krim ya. Hore, ayah! Adam bersorak sambil mencium pipi Farhan dengan kuat. Aina membawa keluar pinggan sayur, memandang suami dan anaknya sambil tersenyum bahagia. Senyumannya kini tidak lagi terpaksa atau dibasahi air mata. Ia jernih, tenang, dan berseri. Dah, 2 beranak nih, jom makan, nanti sejuk, dia berkata dengan lembut. 3 orang itu duduk di meja. Makan malam itu dipenuhi gelak tawa. Adam tidak henti-henti bercerita tentang sekolah, tentang kawan yang lupa bawa pensel, tentang kawan yang dipuji cegu. Farhan dan Aina sabar mendengar, sesekali ketawa mendengar cerita naif anaknya. Masakan mak paling sedap dalam dunia, Adam memuji sambil makan. Ambil hati mak ya, Aina ketawa. Taklah, Adam cakap betul, kan ayah? Adam mencari sekutu. Farhan mengangguk, mengambil seketul ikan dan meletakkannya di pinggan Aina. Betul, apa saja yang istri abang masak, semua paling sedap. Aina sedikit merah mukanya mendengar pujian suaminya. Tiada kata-kata cinta yang berbunga, tiada hadiah mahal. Kebahagiaan mereka kini terjalin dari perkara-perkara biasa seperti ini. Sebuah hidangan panas, gelak tawa anak, pandangan prihatin, satu suapan lembut. Selepas makan, Farhan membantu Aina mengemas manakala Adam menonton kartun. Suasana keluarga yang begitu mesra dan tenang. Malam itu, selepas Adam tidur, Farhan dan Aina berdiri di balkoni memandang bandar pada waktu malam. Farhan memeluk Aina dari belakang, dagunya di bahu Aina. Terima kasih sayang, dia berbisik. Terima kasih untuk apa? Aina tersenyum. Terima kasih sebab hadir dalam hidup abang. Terima kasih sebab bagi abang rasa macam mana ada keluarga yang sebenar. Aina berpusing dan memeluknya. Aina yang patut berterima kasih. Terima kasih sebab selamatkan hidup Aina. Bagi Aina dan Adam sebuah rumah, seorang suami dan seorang ayah yang hebat. Mereka tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam berpelukan. Cinta mereka tidak memerlukan janji-janji agung. Ia dibuktikan dengan pengorbanan, pemahaman, dan usaha bersama setiap hari. Daripada seorang wanita yang dikhianati dan putus asa, seorang budak lelaki yang terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, seorang lelaki kaya tetapi kesepian. Mereka telah bertemu di tengah badai kehidupan. Mereka telah bersama-sama menyembuhkan luka dan membina sebuah keluarga kecil yang penuh dengan kebahagiaan.
Kisah mereka ada air mata, ada penderitaan. Tetapi yang paling utama, ia adalah bukti bahwa selepas hujan pasti ada pelangi, dan cinta sejati boleh menyentuh dan menghangatkan hati yang paling beku. Dan di mana-mana dalam hidup ini, keajaiban sentiasa wujud dalam bentuk hati yang baik. Hai semua, korang tengah tonton dari mana nih? Cuba komen sikit kat bawah, seronok juga nak tahu. Apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Okey tak? Saya harap korang suka ya. Saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton sentiasa sehat, selamat, dan berada dalam ketenangan selalu, di mana jua anda berada. Dan kalau korang ada cerita yang menarik atau pengalaman sendiri yang nak dikongsikan, jangan segan-segan untuk tulis di ruangan komen ya. Mana tahu cerita anda boleh bagi inspirasi kepada orang lain juga. Jom kita sama-sama berkongsi.